وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، تحية أهل الجنة، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam bulan Syawal, bulan yang kita hidupkan dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Yang mana tuan-tuan sekalian, kita baru selesai menyempurnakan 30 Ramadan, 29 Ramadan baru-baru ini. Dan alhamdulillah, hasil daripada Ramadan yang kita telah lalui baru-baru ini, mudah-mudahan kita dapat mencapai hikmah yang paling tertinggi dalam berpuasa Ramadan, iaitulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana selesai Ramadan ini, jangan kita tinggal segala amalan yang telah kita buat dalam bulan Ramadan. Kita kena istiqamah dalam melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teruskanlah perkara-perkara yang telah kita dilatih, diterbiah sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, bila kita mati bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita membawa bekalan takwa. Dan di antara amalan yang boleh kita buat lepas daripada Ramadan ini, iaitulah puasa 6 Syawal. Kalau tanya malam ni, habis dah ke dah puasa 6? Habis dah? Pada Pak ni habis dah ke? Ke baru tinggal 6 hari lagi? Baru tinggal 6 hari lagi? Dah start lagi lah. Okay. Jadi insyaAllah ada masa lagi berbaki Syawal ni, ambil peluang puasa 6 Syawal. Sebab Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana seperti seolah-olah dia melakukan amalan kasiyami dahri, berpuasa sepanjang tahun. Jadi bukan senanglah kelebihan ini.
Fadilat yang Nabi bagi tahu ni, maknanya kalau kita puasa 6 hari bulan Syawal, 6 hari je. Umpama kita dapat pahala puasa sepanjang tahun. Bukan senang lah. Maknanya sepanjang tahun nak puasa ni bukan benda yang senang. Jadi 6 hari saja di bulan Syawal. Maknanya kita dapat puasa sepanjang tahun. Jadi masa yang berbaki ni cubalah dalam keadaan walaupun penuh open house. Masjid buat open house, kan? Surau buat open house. Tak masuk rumah Tok Bilal lagi tu. Tok open house, rumah Tok Imam, rumah JKK semua buat belaka. Open house, tuan-tuan sekalian. Jadi kita dalam keadaan menyambut kegembiraan Syawal, jangan lupa kita meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan kongsikan tentang seorang tabi'in yang namanya Ar-Rabi' bin Khuthaimin rahimahullahu ta'ala. Nama dia Ar-Rabi' bin Khuthaimin. Pada para ustaz boleh heja ke dok ni Ar-Rabi' bin Khuthaimin? Ustaz nak tengok apa ni? Jadi Ar-Rabi' bin Khuthaim, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Aba Yazid, "Law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Ibn Mas'ud kata pada Ar-Rabi', ya Aba Yazid, panggilan dia, kunyah dia Aba Yazid. "Law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat lihat kamu ni, nescaya Nabi akan sayang pada kamu. Ni hebatnya Rabi' ni, tuan-tuan sekalian. Qala Hilal bin Isafin li dhaifi Munzir al-Thawri. Kata Hilal ni anak murid kepada Ar-Rabi', yang mana dia ada tetamu namanya Munzir al-Thawri. "Ala amdi bika ya Munzir ila syekh la'allana nu'minu sa'ah." Dia kata, wahai Munzir, nakkah aku bawa kamu berjumpa dengan seorang syekh, seorang tok guru, la'allana nu'minu sa'ah, mudah-mudahan kita dapat beriman seketika. Faqala Munzir bala, kata Munzir, boleh. Nak jumpa syekh ni, nak jumpa seorang alim, orang tok guru ni, memanglah seronok, tuan-tuan sekalian. Kan, kalau kita nak, kalau boleh ada peluang nak jumpa tok guru, ambillah peluang jumpa tok guru. Orang yang alim, orang yang menjadi rujukan kita ni. "Fa wallahi ma aqdamani al-Kufa illa raghbatu fi liqa'i syekhika Ar-Rabi' bin Khuthaim." Dan demi Allah, dia kata, tujuan aku datang ke Kufah ini nak berjumpa dengan syekh murah, iaitulah Rabi' ibn Khuthaim. Ini dia. "Wal haninu lil 'aishi sa'atan fi rihabi imanihi." Dan aku rindu nak bersama dengan dia dan beriman dalam rihab dia seketika. Walaupun dapat jumpa sekejap ni, nak rasalah bagaimana kemanisan bertemu dengan orang yang soleh ni, tuan-tuan sekalian. Dia lain kalau jumpa orang soleh ni, kita dapat dengar nasihat-nasihat dia, mau'izah dia, peringatan dia, mudah-mudahan dapat mengetuk jiwa kita. "Walakin hal ista'dzanta lana alaihi." Tetapi syekh ni bagi tak kita pergi jumpa dia. "Faqad qila li innahu munzu usiba bil falij lazima baitah." Pernah ada orang bagi tahu aku, dia kata semenjak daripada syekh ditimpa lumpuh separuh badan, maknanya syekh ni duduk di rumah dia je. "Wan sarafa ila rabbi," dan dia menumpukan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. "Wa azafa an liqa'in nas," dan dia enggan bertemu dengan manusia. Lepas dia kena lumpuh separuh badan. Maka kata Hilal, "Innahu kadzalika munzu arafathu al-Kufah." Kata Hilal, begitulah keadaan syekhnya semenjak yang aku tahu di Kufah ini. "Wa innal marada lam yughayyir minhu syai'an," dan sakit dia tu tak berubah, tidak merubahkan dia. Maknanya dia tetap dalam keadaan macam itulah. Dalam keadaan dia duduk di rumah dia menumpukan kepada Allah Ta'ala. Kata Munzir, "La ba'sa," tak apalah kalau begitu.
walakinnaka ta'lam anna li haula'il asyakh amzijatan rafiqatan fahal tara an nubadira asy-syaikha fa nas'alahu amma nurid. Tetapi kamu tahu tak, dia kata, yang mana syekh ni, dia ni lembut sifat dia. Sebenarnya dia lembut saja sifat dia, dan kalau jumpa dia ni nak tanya ke ataupun kita diam saja, dengar saja apa yang syekh kata. Ni. Nak tanya ke ataupun nak diam. Ni. Fadasma'u minhu ma yurid. Faqala Hilal, kata Hilal, "Law jalasta ma'a Rabi' bin Qusaym 'aman bi akmalihi fa innahu la yukallimuka idza lam tukallimhu." Kata Hilal, kalau kamu duduk dengan Rabi' bin Qusaym ni setahun, sempurna setahun, dia tak akan bercakap dengan kamu, melainkan kamu yang bercakap dengan dia. Ni dia. Mana syekh ni dia bukan senang-senang nak cakap dengan orang lah. Melainkan mu cakap dengan dia dulu. Tanya dia sebagainya. Wala yubadiruka idza lam tas'alhu, dan dia tak akan bercakap kecuali kamu tanya dia. Ni orang-orang yang jaga. Orang-orang yang alim ni memang dia tak cakap banyak. Dia bercakap benda-benda yang penting saja. Fahuwa qad ja'ala kalamahu dhikra wa samtahu fikra. Dia menjadikan kalam dia, percakapan ini zikir. Banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Wa samtahu fikra, dan diam dia tu berfikir. Diam dia berfikir. Percakapan dia hanyalah zikir kepada Allah. Qala Munzir, kata Munzir, fal namdi ilaihi idzan ala barakatillah. Kalau gitu, marilah kita pergi ke rumah syekh dengan barakat Allah Subhanahu wa taala. Summa madaya ila syekh, kemudian sampailah kepada rumah syekh. Falamma sara indahu sallama wa qala, sampai rumah syekh bagi salam dulu lah, kan? Ni adab kita. Bagi salam dulu, assalamualaikum syekh. Wa qala, dan mereka tanya, kaifa asbaha syekh? Besok orang tanya sihat tak keadaan dia dulu. Ni lepas ni kalau pergi rumah ustaz-ustaz ni tanya, bagi salam, tanya ustaz sihat ke, bagaimana keadaan ustaz, syekh sebagainya, tanya gitu dulu. Jangan terus pergi dapur makan nasi. Kaifa asbaha syekh, macam mana keadaan syekh? Faqala asbaha da'ifan muzniban ya'kulu rizqahu. Kata Hilal, kata Rabi' bin Qusaym, aku rasa lemah sangat. Rasa lemah, da'if. Dan aku rasa berdosa, muzniban. Rasa berdosa, akan tetapi ya'kulu rizqah. Aku masih tetap dapat makan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Ini dia. Wa yantaziru ajalahu, dan aku tengah menunggu ajal daripada Tuhan. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Dia tunggu ajal. Maknanya dia ni orang yang bukan jenis kita panggil apa? Lara lah. Orang yang tak lalai. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, menanti ajal dia. Sebab itulah kita ni, bila mana kita ingat ajal kita, kita akan sentiasa dalam keadaan bersedia dengan kita buat benda-benda yang baik. Orang yang ingat ajal, yang menanti ajal begitu. Tapi kalau orang yang tak ingat ajal dia, dia main ikut suka dia. Faqala lahu Hilal, maka kata Hilal, wahai syekh, laqad amma al-Kufata tabibun hadhiq, fata'zanu bi an ad'uhu lak. Di Kufah ni ada seorang doktor yang mahir yang telah datang. Adakah mu nak aku ajak doktor ni bawa mari jumpamu? Maka kata syekh, ya Hilal, inni la'alamu anna ad-dawa'a haqqun. Wahai Hilal, aku tahu bahawasanya ubat itu mujarab. Walakinni ta'ammaltu Adan wa Thamud wa ashab ar-ras. Akan tetapi aku telah memerhatikan bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Thamud dan juga ashab ar-ras. Wa qurunan baina dhalika katsira, dan ramai lagi umat-umat yang terdahulu ini. Wa nazartu fi hirsim, aku tengok, aku perhatikan bagaimana kesungguhan mereka terhadap dunia ni. Mencari dunia. Wa raghbatihim fi mata'iha, dan keinginan mereka untuk mendapat kesenangan di atas dunia.
Orang-orang yang macam ke Samud ni memang di antaranya orang yang hebat lah. Manusia yang besar, yang tinggi zaman tu. Mana tak boleh lawan lah. Maknanya di antara manusia yang tinggi, yang besar ni kaum Ad lah. Memang hebat. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada dia sampai mereka ni boleh tebuk gunung. Boleh menjadikan gunung sebagai tempat rumah mereka, tempat tinggal mereka. Akan tetapi, walaupun hebat kaum Ad ini tetap mati. Tetap dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana mereka sombong dengan kelebihan yang telah Allah Ta'ala berikan pada mereka. Jadi mereka ni kejar dunia. Dan mereka lebih kuat. وَقَدْ كَانُوا أَشَدَّ مِنَّا بَأْسًا. Mereka lebih kuat daripada kita. وَأَعْظَمَ قُدْرَةً. Lebih berkemampuan daripada kita. وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَطِبَّاء. Di kalangan mereka pun ada doktor juga. Di kalangan mereka وَفِيهِمْ مَرْضَى. Ada juga orang yang sakit. فَلَا الْمُدَاوِي بَقْيَ وَلَا الْمُدَاوَى. Tidak ada orang yang, tidak ada pengubat yang kekal dan diubat pun tak kekal. Maknanya apa? Orang yang merawat pun mati, yang dirawat pun mati juga. Kata dia. Summa tanahada tanahudan amiqan wa qala. Kemudian Syekh pun termenung jauh. Lalu dia kata, walau kana hadha huwa da'a latadawayna minhu. Kalaulah penyakit ni ada ubat, aku akan ambil ubat ni. Dia kata, kalaulah penyakit ni ada ubat, aku akan ambil ubat ni. Aku akan ambil penawar ini. Maka Munzir pun diminta izin, wahai Syekh nak tanya. Penyakit apa yang Syekh bagi tahu ni? Maka kata dia, ad-da'u az-zunub. Itulah penyakit az-zunub, banyak dosa. Allah. Kalau dosa ni penyakit, tuan-tuan sekalian, maknanya macam jenis penyakit ada ubat. Aku minta nama dah ubat dengan doktor ni. Ni. Kan? Kalau boleh gitu dah senang. Banyak dosa ni bagi doktor dia mari. Senang. Faqala Munzir wa mad dawa. Wahai Syekh, kalau begitu, apa ubat kepada penyakit dosa ni? Lalu kata Syekh, ad-dawa'u al-istighfar. Dia punya penawar dia, ubat dia, istighfar pada Allah Ta'ala. Ini dia. Jadi kita ni kena banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faqala Munzir wa kaifa yakunu syifa. Macam mana pula nak menyembuhkan? Faqala bi an tatuba summa la ta'ud. Kata Syekh, kamu kena bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemudian kamu tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat itu. Ini dia. Maknanya apa? Nak sembuh daripada penyakit ni, itulah dosa ni, kena taubat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ni kena sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Yang mana kita ni banyak buat dosa pada Allah Ta'ala. Kena taubat. Thumma addaqa fina wa qala as-sarair as-sarair. Kemudian Syekh merenung kami. Kemudian dia kata as-sarair as-sarair, perkara yang tersembunyi, perkara yang tersembunyi. Alaikum bis-sarair allati takhfa 'ala an-nas. Kamu ni kena menjaga perkara tersembunyi yang tak dilihat oleh manusia. Wa hunna 'ala Allah Ta'ala bawadin. Walaupun perkara-perkara ini memang tak dapat disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iltamisu dawa'ahunna. Jadi kamu kena ambil penawar dia. Penawar dia apa? Faqala Munzir wa ma dawa'uhunna. Apa penawar dia, wahai Syekh? Maka kata Syekh, at-taubatun nasuh. Itulah taubat yang nasuha. Kemudian Syekh pun mengalirkan air mata. Summa baka hatta ballalat dumu'uhu lihyatah. Menangis Syekh ni bila sebut taubat nasuha, memikirkan dosa dia, mengalir air mata. Sampailah basah janggut dia. Allahu Akbar. Kita nak menangis. Nak menangis bukan senang lah tuan-tuan sekalian kita ni. Tapi kalau menangis, tengok cerita Tamil boleh pula kan. Tapi nak menangis kerana Allah Ta'ala, nak menangis kerana dosa kita buat ni, payah kita.
Sebab itulah hati kita ni kena hati yang sejahtera, qalbun salim. Hati yang sentiasa ingat pada Allah, hati yang lembut, hati yang bersih ni, dia mudah nak mengalirkan air mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Munzir, atabki wa anta? Kata Munzir, wahai Syekh, adakah kamu menangis sedangkan kamu ni Syekh lah maknanya. Ya. Faqala hayat. Kata dia hayhat. Hayhat ni jauh sekali. Mana kenapa aku dok menangis? Kata dia. Lima la abki. Dia tengok Syekh menangis, dia tanya, buat apa Syekh menangis sedangkan kamu Syekh kan? Lalu kata Syekh, hayhat, jauh sekali. Kenapa aku tak menangis? Lima la abki. Wa qad adraktu qauman nahnu fi jambihim lususun. Ni dia. Kata Syekh yang mana aku pernah jumpa satu kaum. Kalau dibandingkan aku dengan mereka ni ibarat popok lah katanya. Ni dia. Siapa kaum itu? Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nak bandingkan aku dengan sahabat Nabi ni, maknanya macam aku ni popok. Allahu Akbar. Hebatnya tuan-tuan sekalian. Padahal dia tabi'in yang hebat. Min kibari tabi'in. Daripada kalangan tabi'in, akan tapi dia kata nak bandingkan dia dengan sahabat Nabi ni, dia ni ibarat macam popok tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Memang hebat Syekh ni. Qala Hilal wa fima nahnu kadhalika idh dakhala alaina ibnu Syekh fahayya wa qala, tengah-tengah sembang ni tuan-tuan sekalian, cakap tadi tu, tiba-tiba masuk anak Syekh. Maka fahayya wa qala, bagi salam sebagainya. Ya abati inna ummi qad sana'at laka khabisan wa jawadathu. Kata anak Syekh, wahai ayah, mak ni tengah buat satu kuih namanya khabis. Kuih arak lah, kuih manis. Wa jawadathu, dan mak ni nak sangat ayah makan ni. Ni. Wa innahu la yajburu qalbaha an ta'kula minhu. Mana mak masak buat kuih ni memang nak suruh ayah makan. Kan? Mana bini kita masuk kan? Nak lama ada ayah ni payah makan. Ini masuk untuk dia makan. Sungguh dia masuk. Fahal atika bi, adakah mu nak aku bawa kepadamu? Kata ayah dia, hatihi. Bawa. Falamma kharaja liyuhdirahu. Bila mana anak dia keluar nak bawa makanan tadi tu yang namanya khabis, taraqal babu say. Ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Orang ketuk pintu. Faqala adkhiluhu. Maka Syekh kata, masuklah. Falamma sara fi sahni dar nazartu ilaihi. Bila mana tetamu hak mari tadi tu, orang ni dia mari sampai ruang tamu, aku pun tengok dia. Aku tengok dia rupanya seorang, fa idza huwa rajulun, seorang lelaki, kahlun, yang tua. Mumazzaqus siyab. Baju dia ni capal-caping, koyok-koyok lah. Kan? Qad sala lu'abu ala dhaqanihi. Meleleh ni, air liur ni, dekat dia punya apa? Kita panggil apa ni? Zaqan ni. Panggil apa? Dagu dia ni. Dagu dia. Duk meleleh air liur. Wa bada min malamihi, dan nampak daripada wajah dia ni, raut muka dia ni seorang yang maktu, maknanya dak warah lah. Kan? Mari orang ni, mari rumah Syekh. Aku duk tengok, duk perhati dia ni. Hatta akbala ibnu Syekh bisahfatil khabis. Anak Syekh pun mari bawa sepinggan. Bawa setalang. Sepinggan tak cukup, setalang. Bawa setalang kuih ni, khabis ni. Fa'asyara ilaihi abu. Ayah dia kata, letak di depan. Letak depan apa ni? Depan orang tua ni. Tuan-tuan sekalian. Anak dia pun letak lah. Suruh letak, dia pun letak. Letak depan orang tua ni, tuan-tuan sekalian. Tak dah 5 minit. Dia jamuh makanan ni habis kira. Dia jamuh sungguh-sungguh makanan ni. Walu'abuhu yasilu faqa, dalam kataan air liur tadi tu duk menitik ya. Dekat dagu, dekat mulut dia tuan-tuan sekalian, duk makan manisan tadi tu. Famazala ya'kulu hatta ata ala ma fi sahfati kulli. Dia makan sampai habis talang dia makan. Habis kuih tu habis. Faqalahu ibnu, kata anak dia, rahimakallah ya abati. Bagi Allah Ta'ala merahmatimu, hai ayah.
laqad takallafat ummi wa sana'at laka hadzal khabis. Mak buat kuih ni untuk ayah sebenarnya. Anak dia baguslah. Bukan senang mak nak buat kuih ni. Kuih ni pula awak jarang-jarang boleh tuan-tuan sekalian. Kan kalau kita kuih ni awak jarang-jarang boleh. Awak payah-payah lah kan. Mak buat ni suruh ayah makan. Dan kami ni nak sangat makan kalau boleh. Nak makan jugalah kami ni juga. Tapi ayah duk beri ke orang tua ni. Dah orang tua ni pun dah tahu dia makan apa, dia makan belaka sebenarnya. Makanan hak sedap sekali dia bagi tuan-tuan sekalian. Maka kata ayah dia, ya bunai, wahai anak. Iza kana huwa la yadri. Kalau dia tak tahu kenapa dia makan. Inna Allah yadri. Allah Ta'ala tahu apa yang dia makan. Ni dia. Kemudian dia baca ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Kamu sekali-kali takkan capai kebajikan sehinggalah kamu infak benda yang kamu suka. Ni dia. Kamu kena beri pada orang benda hak mu suka, hak mu sayang sekali itulah, mu beri pada orang. Hak tu hak terbaik sekali. Kan? Kalau kita hak ayah hak lebih dia ada, ayah lebih. Hak lebih tu berilah. Ni kalau kita lah. Tapi syekh dah makanan hak paling sedap ni sekali diwi kepada orang tadi tu. Ini di antara bagaimana hebatnya akhlak dia tuan-tuan sekalian. Wa fina huwa kadzalika idh dakhala alayhi rajul min zawi qurbah wa qala, tengah-tengah duduk tu tuan-tuan sekalian, datang pula seorang lelaki daripada kaum kerabat. Bagi tahu, ya Aba Yazid, wahai Aba Yazid, qutila Husain, telah dibunuh Husain bin Fatimah. Telah dibunuh Husain bin Fatimah alaihi wa ala ummihi salam. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa tala qawlahu ta'ala. Kemudian dia baca ayat qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun. Katakanlah dengan nama Allah Ta'ala yang mencipta langit dan bumi ni. Allah Ta'ala mengetahui alam ghaib dan alam syahadah ni. Anta tahkum baina ibadik, Allah Ta'ala mengadili di antara hamba-hambanya fima kanu fi yakhtalifun, yang sentiasa berselisih padanya. Ni. Jadi orang lelaki ni hak mari ni tak puas hati lagi dengan jawapan Syekh. Maka dia tanya lagi, Syekh, ma taqulu fi qatli? Jadi apa kamu nak cakap pada pembunuhan dia ni? Orang bunuh ni, Husain bin Fatimah ni. Maka kata Syekh, aqulu ila Allahi iyabuhum wa ala Allahi hisabuhum. Yang mana kepada Allah Ta'ala lah mereka akan kembali. Semua kita ni akan kembali pada Allah Ta'ala. Wa ala Allahi hisabuhum, dan Allah Ta'ala akan hisab mereka semua. Qala Hilal. Jadi Hilal pun bila tengok waktu zuhur nak masuk dah ni, tak ada lama-lama sangat jumpa Syekh ni. Kan, ganggu masa dia. Tengok dekat zuhur, dekat-dekat dah ni, maka ambil peluang Syekh nak minta bagi peringatan ataupun bagi nasihat lah pada dia. Sini bagi wasiat, bagi pesanan. Jadi kita ni kalau jumpa orang alim, jumpa Syekh ni, di antara benda kita kena minta nasihat dengan dia. Minta nasihat dan minta doa dengan dia. Ni. Jadi dia minta. Lalu Syekh kata, faqala la yaghurannaka ya Hilal kathratu sana'i nasi 'alaika. Jangan kamu terpedaya wahai Hilal dengan pujian manusia ke atas kamu. Ni. Maka mana kalau orang puji-puji kita, jangan kita termakan dengan pujian tersebut. Fa innan nas la ya'lamuna minka illa zahiruka. Kerana orang ni dia tahu luaran saja. Dia tak tahu dalaman kita lagu mana. Wa'lam annaka sa'irun ila amalika, dan kamu kena tahu bahawasanya kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Amalan-amalan kita ni semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Wa anna kulla amalin la yubtagha bihi wajhullah yadmahillu, dan setiap amalan yang tidak mendapat keredaan Allah Ta'ala, itulah tak ikhlas lah. Yang mana amalan ini akan pupus, yadmahil, akan pupus, rugilah amalan kita. Faqalahu Munzir, kata Munzir pula, wa awsini ana aidan juzita khairan. Wa Syekh,
Tolong berikan nasihat kepada aku juga. Kata Syekh, ya Munzir, ittaqillah fima alimta. Kamu kena bertakwa kepada Allah Ta'ala apa yang kamu tahu. Wa mastu'sir alaika bi ilmi, apa yang kamu tak tahu daripada ilmu Allah Ta'ala. Fakilhu ila alimihi, serahkan kepada orang yang alim, yang tahu, yang lebih tahu. Ya Munzir, kata wahai Munzir, la yakul ahadukum, jangan kamu kata Allahumma inni atubu ilaika. Jangan kamu kata, ya Allah, aku bertaubat kepada kamu. Thumma la yatub, kemudian kamu tak bertaubat kepada Allah. Fatakuna kizbatan, maka kamu akan menjadi orang yang berbohong. Kata aku nak taubat, tapi tak bertaubat kepada Allah. Ni, kamu akan jadi orang yang bohong. Tetapi katakanlah, Allahumma tub alayya. Ya Allah, terimalah taubat aku. Allahumma tub alayya, ya Allah, terimalah taubat aku. Fayakunu du'aan, kerana makna dia engkau sedang berdoa pada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala terima taubat kita. Jadi mudah-mudahan kita mana taubat sungguh pada Allah Ta'ala. Wa'lam ya Munzir annahu la khaira fi kalamin illa fi tahlilillah. Dan ketahuilah wahai Munzir, tidak ada kebaikan pada percakapan melainkan tahlil. Banyak kita zikir la ilaha illallah. Wa tahmidillah, banyakkan ucap alhamdulillah. Wa takbirillah, dan banyakkan bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tasbihillah, banyakkan bertasbih kepada Allah subhanallah. Wa su'alika minal khairi, dan banyak minta kebaikan. Minta kebaikan daripada Allah, mana memohon kebaikan. Wa ta'awudzika minasyarri, dan minta jauh benda-benda jahat, kejahatan, berlindung daripada kejahatan. Wa amrika bil ma'ruf, dan laksanakanlah perkara yang ma'ruf. Buat benda-benda yang ma'ruf. Wa nahyika 'anil munkar, dan cegah kemungkaran. Wa qira'atil Qur'an, dan baca Quran. Ini dia. Maknanya apa? Syekh pesan ni, benda-benda ni perbanyakkan. Mana tidak ada kebaikan melainkan hak inilah yang kita buat ni, yang inilah yang ada kebaikan dia. Baca Quran, zikir pada Allah Ta'ala, buat benda baik, suruh buat benda baik, suruh larang benda kemungkaran, kita minta yang baik, minta jauh benda yang buruk. Ini semua benda yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Faqalahu Munzir, laqad jalasnaka fama sami'naka tatamathalu bisy'ri. Kata Munzir, wahai Syekh, kami duduk denganmu ni, kami tak dengar lagi membuat satu pintalan dengan syair. Mana kata Syekh tak ada baca syair-syair ke? Faqad ra'ayna ba'da ashabika yatamathaluna bihi. Yang mana kami tengok sebagian ataupun sebagian kawan-kawan Syekh ni ada yang baca syair. Kan? Jadi syair ni memanglah kita kata dia dari sudut hukumnya, kalau syair tu baik, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau isi kandungan tidak molek, tak boleh lah, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau yang baik-baik ni, memang Nabi pun pujilah. Benda-benda yang syair yang memuji Allah Ta'ala sebagainya. Baik. Jadi Syekh kata, ma min syai'in taqulu huna illa kutiba wa quri'a alaika hunak. Tidak ada sesuatu pun yang disebut di sana illa kutiba, melainkan ditulis dan dibaca ke atas kamu di sana. Benda-benda yang kita cakap ni dan benda yang kita sebut ni, semuanya yang tulis ni, mana semuanya akan dibacakan di hadapan kita. Benda yang kita sebut ni, tuan-tuan sekalian, akan dibaca dan ditulis di tempat, di pada mahsyar nanti. Wa ana akrahu an ajida fi kitabi, dan dikata aku nak mendapati daripada suratan amalan aku ni fi kitabi baita syi'rin, adanya baik-baik syair, yuqra'u alayya, yang dibacakan kata aku, yauma yaqumul hisab, pada hari pembalasan kelak. Ni dia. Jadi tak nak dalam surat amalan dia, dalam kitab dia ni, benda-benda dalam, contohnya baik syair sebagainya. Maknanya seorang yang sangat menjaga percakapan dia. Sebab itulah kita tengok bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa ma'allamnahu syi'ra. Allah Ta'ala tak ajar Nabi ni bersyair. Dan Nabi SAW bukan seorang penyair.
Tapi Nabi dengar. Nabi puji, ada kadang-kadang Nabi sebut kalimah-kalimah yang molek lah tentang syair ni. Tetapi tuan-tuan sekalian, Nabi bukan seorang penyair. Nabi bukan, dan Nabi SAW yang mana Al-Quran ni bukan syair. Ini dia. Al-Quran ni bukan syair. Sebab itulah di antara seorang penyair zaman Arab Jahiliyah dulu. Saya ingat nama apa? Labid, tak salah, Labid. Dia umur dia 120 tahun. 120 tahun umur yang Allah Ta'ala beri, tuan-tuan sekalian. 60 tahun ni zaman Jahiliyah. Hidup dia syair je. Bersyair je kerja. Sebab zaman Arab ketika itu, orang-orang yang pandai sastrawan ini, yang menjadi sastrawan, yang pandai sastra ni, akan diangkat oleh manusia. Orang hebat lah zaman tu. Mana orang yang boleh sastra, yang boleh ingat 1000 bait syair ni, akan berlawan di pasar Uqas, tanding. Teringat, siapa dia menang, akan digantung syair dia di hadapan Kaabah. Ni dia. Hebatlah tuan-tuan sekalian. Dan syair dia akan ditulis dengan dakwah emas. Dengan tinta emas. Orang baca, orang tengok. Ni di antara zaman Jahiliyah dulu. Jadi bila mana datangnya Al-Quran, mereka tengok yang mana orang yang syair tadi tu tak mampu nak menandingi kehebatan Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Jadi bila mana Labid ni tuan-tuan sekalian, 60 tahun bayangkan, duk bersyair saja kerja dia. Bila dipeluk Islam, orang tanya dia, "Ya Labid, ada tak syair-syair baru?" Kan? Orang nak dengar syair. Lalu kata dia, "Aku dah tak syair dah." Kenapa? Kerana bila mana baca Quran yang dia kata, lebih hebat daripada syair-syair yang aku buat dulu. Ni dia. Mana orang hak bersyair pun, tuan-tuan sekalian, bila tengok Quran ni, tinggal terus syair dia. Ni. Baik. Kemudian, summa tafata ilaina jami'an wa qala, kemudian Syekh pun berpaling kepada kami semua mengatakan, "Akthiru min zikril maut." Perbanyakkanlah ingat mati. Perbanyakkanlah ingat kepada kematian. Bahwa ghaibukum al-murtaqab, kerana kematian ini sentiasa mengintip kita. Kematian ini sentiasa mengintai kita. Dia tengok saja. Ada mari tengok kita ni. Wa innal ghaiba idza talat ghaibatuhu aw syakat aubatuhu wa taraqqabahu zawuhu. Kerana sesuatu yang makin lama menghilangkan diri. Sesuatu yang makin lama menghilangkan diri bermakna masa dia akan muncul mencari teman dia. Ni. Jadi bayangkanlah malaikat maut ni, kematian ini dia lama dah ni. Kan? Dan dia akan cari kita. Di mana-mana saja kita pergi, semuanya akan didapati oleh kematian. Mana kematian akan sentiasa ada dengan kita ni. Dekat sangat kematian dengan kita ni sebenarnya. Summa sta'bara wa qala, kemudian dia menangis. Dia menangis, Syekh menangis. Madza nasna'u ghadan, apa yang kami nak buat? Bila mana Allah Ta'ala kata, "Idza dukkatil ardu dakkan dakka." Bila mana dihancurkan bumi ni sehancur-hancurnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang malaikat-malaikat ni kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berbaris saffan saffa. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam, dan kamu akan diperlihatkan ketika itu dengan neraka Jahannam. Bagaimana keadaan itu, cuba bayangkan. Qala Hilal, "Wa ma kada ar-rabi' yantahi min kalami hatta uzzina lidh-dhuhri." Bila mana Syekh ni hampir menghabiskan nasihat dia, sehinggalah azan Zuhur. Masuk bang Zuhur, fa aqbala ibnihi, maka dia bagi tahu anak dia, "Hayya nujib da'i Allah." Dia bagi tahu anak dia, "Jom kita menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala." Faqala lana ibnuhu, maka anak dia kata, "A'inuni, tolong aku bawa ayah ni kepada masjid. Juzitum khaira." Maka Allah Taala beri balasan kepada kamu. Maka Hilal dengan Muzir tadi pun tolonglah akak Syekh. Kami akak Syekh, kemudian kami pegang letakkan Syekh ni di atas bahu kami.
Dan anak dia pegang di bahu kiri dia, mana pegang bawa Syekh ni. Wa ja'ala yatahada baina, Syekh berpaut jalan, tuan-tuan sekalian. Wa rijlahu takhuttani ala ardi khatta. Kaki dia berjalan melangkah. Lalu kata Munzir, ya Aba Yazid, wahai Aba Yazid, laqad rakhasallahu laka falau sallaita fi baitika. Wahai Syekh, Allah telah berikan rukhsah pada kamu. Tadi sakit lumpuh, tuan-tuan sekalian, separuh badan. Dia kata kalau kamu solat di rumah, ada rukhsah, boleh sembahyang di rumah. Lalu kata Syekh, tuan-tuan sekalian, faqala innahu kama taqul. Betul lah kamu kata tu. Walakinni sami'tul munadiya yunadi. Akan tetapi aku telah mendengar panggilan seruan orang yang memanggil. Ini dia. Apa dia orang panggil? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Panggil. Tok bila panggil tu. Faman sami'a minkumul munadiya, kata Syekh, barang siapa yang dengar panggilan munadiya, orang yang panggil tu, tok bila tu lah, yad'uhu ilal falah, yang mengajak kita, meniru kita kepada kejayaan, falyujibuhu walau habwan, kamu kena jawab walaupun berakok, tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Maknanya apa? Dengar tok bila bang tu, hayya 'alal falah tu, marilah masjid ni walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Kan? Ni dia. Jadi kita ni, hak sihat-sihat ni, pakat mari masjid lah. Bila orang bang mari masjid. Hak muda-muda orang gagah lagi ni, yang mana dengar azan, bikah bangun selalu. Datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang menjadi amalan yang terbaik. Wa ba'du famanir rabi'u Rabi' bin Khusaim. Jadi siapa dia Rabi' bin Khusaim? Jadi dia ni innahu alamun min a'lami tabi'in. Dia ni seorang tokoh daripada kalangan tabi'in. Wa ahadu samaniyati alladhi intaha ilaihim zuhdu fi asrihim. Dan dia ni di antara 8 orang pada zaman tu yang menjadi tokoh zuhud. Dan dia ni orang Arab, Arabiyul asli, Mudari al-Arumah, daripada kalangan Bani Mudar, dan bertemu dia ni dengan keturunan dia dengan Nabi SAW pada Tuk, iaitu Ilyas dan juga Mudar. Dan Syekh ni nasya'a munzu nu'umati al-fari fi ta'atillah. Dia lahir dan dia hidup dalam keadaan, masa kecil lagi ni dalam keadaan taat pada Allah. Wa fatama nafsahu munzu hadathati ala taqwa, dan jiwa dia sentiasa terdidik dengan takwa. Ni sejak kecil lagi gitu. Yang mana tuan-tuan sekalian, kana ummuhu tanamu fil laili summa tashu. Mak dia ni tidur pada waktu malam. Kemudian mak dia bangun, terjaga. Dia tengok anak dia ni yang masih kecil lagi ni, tuan-tuan sekalian, maknanya dekat-dekat nak balik lah, anak kecil lagi. Mazala safan fi mihrabi. Duduk bersimpuh di mihrab dia. Allah. Ni kalau hak depan-depan ustaz ni. Boleh kita panggil apa? Malam-malam ni bangun malam. Duduk di sejadah tu. Dalam keadaan apa? Tenggelam dalam munajat. Sabihan fi munajatihi. Mustaghriqan fi salati. Dalam keadaan khusyuk semayang. Ni dia. Bangun tiap-tiap malam. Orang lain duduk tidur, kita semayang malam. Fatunadihi wa yakulu. Lalu mak dia tanya, dia tengok anak dia bangun. Mak dia tidur, dia bangun tengok anak dia semayang. Bangun tu anak dia semayang. Maka dia tanya, ya bunai, wahai anak, ya Rabi' ala tanam. Kamu tak tidur ke? Fayaqulu kaifa yastati'un nawma man janna alaihi al-lail wa huwa yakhsha al-bayat. Macam mana seseorang tu boleh tidur bila mana malam ni menjelma dalam keadaan dia takut orang lain serang dia. Maksudnya orang musuh-musuh datang serang. Boleh tidur ke kita agak? Boleh ke? Musuh nak serang kita, kita tidur. Boleh tidur ke kita? Kalau tidur juga berat nanah lah kita ni. Musuh nak serang kita ni. Nak bagi rumah kita serang kita. Boleh tidur. Relax. Padahal kita dalam keadaan berjaga. Ni. Itulah dia kata. Fatatahaddaru dumu ala khaddai syakhati al-ajuz wa tad'u lahu bil khair. Mengalir mata mak dia ni. Dia tengok anak dia belum balik lagi ni. Ni cerita belum balik ni.
Duk tikar sejadah, duk semayang. Lalu mak dia doakan kebaikan anak dia. Walamma syabba Rabi' wa nama. Bila mana Rabi' ni makin besar. Makin jadi dewasa, makin jadi orang muda. Dia tumbuh dengan lagi taat, lagi takut daripada Allah Ta'ala. Walaqad araqqa ummahu kathratu tadarru'ihi. Mak dia duk sama duk dengar. Bagaimana tangisan dia. Bagaimana tangisan dia pada malam-malam dalam keadaan manusia duk tidur belaka. So mak dia rasa sakit sekarang yang pelik. Hatta zannat bihi dhunun. Mak dia rasa pelik dah warna dah anak aku ni. Fasarat tunadihi qailan, ditanya man ladzi asabaka ya bunai, wahai anak. Dia kata, kenapa hak jadi padamu ni? Mu ada buat jenayah ke? Dia tanya anak dia. Mu ada bunuh orang ke? Mak dia tanya. Mak dia bimbang pasal tiap-tiap malam duk bangun sama, duk menangis, duk itu, duk menajak tuan-tuan sekalian. Mak dia tanya, mu ada bunuh orang ke? Allahu akbar. Kata dia, tuan-tuan sekalian, na'am ya ummah, laqad qataltu nafsan. Mak, betul, aku ada bunuh. Aku ada bunuh seorang, dia kata. Faqalat filuh lahu fah. Lalu mak dia kata, siapa dia yang membunuh ni? Mak dia kata, ya bunai, wahai anak, hatta naj'alan nas yas'auna ila ahlihim la'allahum ya'funa. Kita pergilah ke rumah dia. Kita minta ampun lah, minta maaf lah pada kita ni kalau ada bunuh orang. Kalau keluarga dia tengok mu ni dalam keadaan macam ni, dia akan belah kasihan dengan mu. Tiap-tiap malam duk bangun malam, tiap-tiap malam duk berzikir kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Lalu kata dia, mak jangan khabar pada orang ni. Jangan khabar pada orang. La tukallimi ahadan, jangan bagi tahu siapa-siapa. Yang mana fa innama qataltu nafsi. Aku bunuh dia aku sendiri sebenarnya. Allah. Kalau dia bunuh tu, bunuh diri. Kenapa? Banyaknya dosa dia. Ni dia. Laqad qataltuha bidzunub. Aku telah membunuhnya dengan dosa-dosa aku. Maknanya apa? Aku rasa aku ni mati dah kerana dengan dosa-dosa yang aku telah buat. Ni. Ni bagaimana dia rasa dia ni banyak buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan syekh yang hebat ni rasa dia ni seorang banyak buat dosa. Apatah lagi kita. Kan? Jadi sebab itulah kita ni kena banyak lagi minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kemudian yang terakhir, yang mana Rabi' bin Husayn ni dia menjadi anak murid kepada seorang sahabat Nabi yang hebat, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia banyak belajar dengan Abdullah bin Mas'ud ini, dan Abdullah bin Mas'ud pun sangat-sangat sayang pada dia. Macam anak yang kita panggil apa? Hubbul ab li wahidihi. Macam kita panggil kecintaan ayah kepada anak tunggal dia. Fakana Rabi' yadkhulu ala Ibn Mas'ud min ghairi idhnin. Rabi' ni dia boleh masuk jumpa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tanpa minta izin. Fa idza sara indahu lam yu'dhan li ahadi bi dukhuli alayhi hatta yakhruj Rabi'. Kalau Rabi' masuk jumpa Ibn Mas'ud, tak ada orang boleh masuk jumpa Ibn Mas'ud, melainkan Rabi' keluar dulu. Ni dia. Bagaimana kasih ni dia pada Rabi' ni. Wa kana Ibn Mas'ud yara min safa'i nafs Rabi'. Ibn Mas'ud pula dilihat bagaimana jernihnya, murninya hati Rabi'. Jiwa dia. Keikhlasan hati dia. Dan bagaimana ibadat dia ni yang penuh dengan ketakutan pada Allah Ta'ala ni, yang mana tidak ada yang ramai macam zaman tu, tuan-tuan sekalian. Wa kana yaqulu lahu ya Aba Yazid. Kalaulah wahai Aba Yazid, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat kamu, niscaya Nabi akan sayang pada kamu. Dan kata Ibn Mas'ud, ma ra'aituka marratan illa zakartul mukhbitin. Tidaklah aku melihat kamu melainkan aku teringat orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah di antara benda yang maknanya apa? Syekh ni seorang yang sangat hebat sehingga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sangat kasih dan sayang pada dia. Dan banyak diajar kepada dia ilmu-ilmu sebagainya. Dan bagaimana Rabi' bin Husayn ni seorang yang takut pada Allah, yang wara', yang taqwa, mablaghan qallama sama ilaihi adun min tabaqat. Jadi jangan-jangan orang macam ni pada zaman dia ni, yang mana tuan-tuan sekalian,
yang mana telah disebut di kalangan kawan-kawan dia, Sahibatul Rabi' bin Husayn 20 sanatan. Aku berkawan dengan Husayn ni, duk gaul dengan dia 20 tahun. Duk cakap, duk saya dengan dia 20 tahun. Kama sami'tuhu yatakallamu ila bi kalimatin tas'adu. Dan aku dengar daripada dia bercakap, tak pernah dia bercakap melainkan kalimah yang diangkat. Lalu dia baca, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu. Jadi kalimah-kalimah yang baik dan amal yang soleh ni akan diangkat. Akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan sekalian, Abdul Rahman bin Ajlan menceritakan, aku tidur bitu inda Rabi', satu hari aku pernah tidur di rumah Rabi' ni. Falamma ayqana anni dakhaltu fi naumi qama yusalli. Bila mana dia yakin aku dah masuk tidur, dia pun bangun sembahyang. Maka dibaca ayat dalam sembahyang, am hasibal ladzina najtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah kamu menyangka orang yang melakukan kejahatan kami jadikan dia sama orang beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal saleh, sama ada dalam keadaan mereka hidup dan mati. Ini dia. Fa'ama yahkumun, buruklah apa yang kamu putuskan itu. Fama kasa lailatahu yusalli biha. Jadi nak cerita orang yang buat kejahatan ni tak sama dengan orang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi dia baca ayat ni tuan-tuan sekalian, sepanjang malam dia, daripada awal sampai habis, dia ulang-ulang sampailah subuh. Sampai subuh semayang. Sampai subuh dalam keadaan mengalirkan air mata dia. Dan Rabi' ni juga tuan-tuan sekalian, ketakutan daripada Allah Ta'ala sangat hebat. Di antaranya cerita yang terakhir ni, diriwayatkan daripada sekumpulan daripada sahabat-sahabat dia, kharajna yawman bisuhbati Abdullah bin Mas'ud wa ma'ana Rabi' bin Husayn. Satu hari kami keluar dengan Ibn Mas'ud dan juga bersama kami Rabi'. Bila mana kami sampai di Syati'il Furat, di pantai Furat, di sungai Furat, mararna bi'attunin kabirin qad su'irat naruhu. Kami lalu di satu tempat yang mana tempat ni dok bakar batu-bata. Ini dia. Fatatayara syararuha wa tasu'adat al-sinatu laha biha wa sumi'a zafiruha. وقد ألقيت في الأتون هجارة لتحترق حتى تصبح كلسا. Duk lepar batu-bata terus terbakar. Maknanya dengar bagaimana api yang marak, tengok api yang dahsyat, suara yang dahsyat kan? Tengok api yang kuat ni, dahsyatlah tuan-tuan sekalian. Ketika itu Rabi' bila melihat api tadi, dia berhenti. Wa ara'hu ri'datun syadidah. Dan dia macam terkena satu benda yang sangat macam kena satu benda macam nak pingsan lah tuan-tuan sekalian. Lalu dibaca ayat, idza ra'atuhum min makanin ba'id sabi'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'u hunalika subura. Yang mana neraka ni bila melihat dari orang dari orang neraka daripada jauh, neraka tengok dia. Mereka penghuni neraka akan dengar bagaimana taghayyuzan wa zafira, suara neraka yang sangat dahsyat. Ini dia. Ini. Neraka bila tengok penghuni dia ni tuan-tuan sekalian, dia akan bergelegak ni. Jadi penghuni neraka dia dengar daripada jauh. Suara neraka bergelegak. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin. Bila mana mereka dilempar ke dalam tempat yang sempit, muqarranin dalam keadaan dibelenggu, da'au hunalika subura, mereka akan berdoa supaya mereka dibinasakan. Allah. Bagaimana dahsyatnya neraka. Thumma saqata maghsyian alaihi, kemudian jatuh pingsan. Pingsan dia. Farabatna ma'u hatta afaqa bin ghasyatihi. Kami ikat dia, kemudian kami bawa dia, kami papah dia sampailah dia sedar tuan-tuan sekalian, bawa ke rumah dia. Kemudian faqad dhalla ar-Rabi' bin Husayn hayatahu kullaha yataraqqabul mauta wa yasta'idu liqa'ih. Sepanjang kehidupan Rabi' bin Husayn, iaitulah dia ni sentiasa menantikan kematian. Ini dia.
Dan dia bersedia untuk bertemu dengan kematian. Maknanya orang yang sentiasa bersedia. Falamma hudira ja'alat bintuhu tabki. Bila mana dalam keadaan dia ternak dan tuan-tuan sekalian, anak dia menangis. Faqala ma yubkika ya bunayya. Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai anak perempuanku? Wa qad aqbala ala abika al-khairu. Telah datang kepada ayahmu ni kebaikan. Summa aslama ruhahu ila bariha. Kemudian tuan-tuan sekalian, roh dia selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah seorang tabi'in yang namanya apa tadi? Ar-Rabi' bin Husaymin rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontohi bagaimana akhlak dan sifat Ar-Rabi' bin Husaymin, yang mana seorang yang sangat banyak buat kebaikan. Percakapan dia tidak melainkan hanyalah zikrullah, ada Al-Quranul Karim, dan seorang yang sentiasa ingat kepada kematian. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamuallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah salawat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.